raya diadakan untuk membolehkan rakyat memilih wakil dalam membentuk kerajaan. Di negara kita, pilihan raya bermula dengan pilihan raya Majlis Pembandaran, pilihan raya negeri dan pilihan raya umum yang diadakan pada tahun 1955. Pada hari ini, kumpulan saya akan menerangkan tentang proses pilihan raya umum pertama. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut lagi, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya iaitu Hana Aqilah, Aisyah Maisarah, Khairul Izzah, Izzatul Damia, Adlina Damia dan Dia Salsabila. 8.2 Proses pilihan raya umum pertama. Pilihan raya umum pertama perlu diadakan bagi merintis jalan ke arah kemerdekaan. Oleh sebab itu, Raja-Raja Melayu bersetuju untuk mengadakan pilihan raya bagi memilih anggota Majlis Perundangan MPP. Pengisytiharan pilihan raya dibuat oleh Sir Donald McGillivray. Proses ini bermula setelah penetapan bilangan ahli MPP, penentuan sempadan, pendaftaran pengundi, penamaan calon, mengadakan kempen, mengundi, pengiraan undi dan pengumuman keputusan. Rundingan sebelum pilihan raya umum. Pada 1 Februari 1954, Jawatankuasa Pilihan Raya telah dibentuk dengan bilangan 46 orang ahli. Tugas jawatankuasa ini adalah untuk mengkaji hal ehwal pilihan raya yang akan dijalankan. Jawatankuasa Pilihan Raya ini telah mengeluarkan dua bentuk penyata susunan MPP yang dinamakan sebagai bentuk A dan bentuk B. Bagi cadangan pertama iaitu bentuk A, Jawatankuasa Pilihan Raya telah bercadang untuk melantik seorang speaker bagi mengetuai pilihan raya. 3 orang ahli yang dilantik, 11 orang wakil negeri mewakili negeri masing-masing, 20 orang dilantik mewakili kepentingan tertentu termasuk kepentingan ekonomi, kepentingan rakyat dan kepentingan kebajikan. 3 orang dilantik mewakili golongan minoriti iaitu golongan rakyat, 2 orang ahli rasmi iaitu setiausaha pertahanan dan setiausaha ekonomi dan bakinya 60 orang dipilih melalui pilihan raya. Tempoh pilihan raya persekutuan ini hendaklah diadakan tidak lewat dari bulan November 1954. Bagi bentuk B pula, Jawatankuasa Pilihan Raya telah bercadang untuk melantik seorang speaker, 3 orang ahli yang dilantik, 11 orang wakil negeri masing-masing, 20 orang dilantik mewakili kepentingan tertentu, 3 orang dilantik mewakili golongan minoriti, 2 orang ahli rasmi iaitu setiausaha pertahanan dan setiausaha ekonomi. 44 orang dipilih melalui pilihan raya, manakala 8 orang tambahan dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi. Tempoh pilihan raya persekutuan bagi bentuk B tidak ditetapkan tarikh atau masa tertentu. Tunku Abdul Rahman dan Parti Perikatan memilih bentuk A, sedangkan Jawatankuasa Pilihan Raya memilih bentuk B. Selepas Tunku Abdul Rahman dan Parti Perikatan memilih bentuk A, Tunku Abdul Rahman berangkat ke London bersama-sama dengan Tan Cheng Lock, T.H. Tan dan Datuk Abdul Razak Hussain pada 21 April 1954. Rombongan tersebut bertujuan untuk menyatakan hasrat menentukan 3/5 bilangan anggota Majlis Perundangan Persekutuan yang dipilih melalui pilihan raya. Tunku Abdul Rahman berjaya bertemu dengan ahli parlimen dari Parti Buruh British, Parti Konservatif dan Parti Liberal dengan pertolongan Lord Ockmore. Tunku Abdul Rahman menggunakan akhbar bagi menyatakan hasrat mereka kepada rakyat British dan ahli parlimen. Seterusnya, pada 14 Mei 1954, Tunku Abdul Rahman berjaya berunding dengan Oliver Littleton, setiausaha tanah jajahan British di London. Rundingan tersebut gagal menjayakan hasrat bagi mendapatkan 3/5 ahli MPP melalui pilihan raya. Akhirnya, bilangan MPP yang dipersetujui untuk dipilih melalui pilihan raya adalah 52 orang. Perkara ini dipersetujui pihak British dan Parti Perikatan yang diwakili oleh Tunku Abdul Rahman. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang proses pilihan raya ini dijalankan. Pada 26 April 1954, Suruhanjaya Penentuan Sempadan Kawasan telah ditubuhkan. Suruhanjaya ini berjaya membentuk 52 kawasan pilihan raya. Setelah itu, pada bulan Ogos 1954, rang undang-undang telah diluluskan yang membolehkan pilihan raya diadakan.
Rang undang-undang ialah cadangan pembentukan atau penggubalan undang-undang baharu yang masih belum diberikan perkenan diraja. Rang undang-undang yang telah diluluskan akan dipanggil sebagai akta. Selepas itu, pendaftaran pengundi di seluruh Tanah Melayu kecuali Terengganu bermula pada 18 Oktober 1954. Manakala di Terengganu, pendaftaran pengundi bermula pada 29 Oktober 1954. Antara syarat yang membolehkan seseorang menjadi pengundi ialah seseorang itu haruslah merupakan warga negara Persekutuan Tanah Melayu. Syarat yang kedua ialah pengundi haruslah berumur 21 tahun ke atas. Syarat yang ketiga, seseorang individu layak untuk memohon sebagai pengundi jika mereka telah tinggal di Persekutuan Tanah Melayu dalam tempoh 6 bulan terdahulu sebelum tarikh pendaftaran, iaitu 6 bulan sebelum 28 Oktober 1954 bagi negeri Terengganu dan 6 bulan sebelum 17 Oktober 1954 bagi kawasan selain Terengganu. Setelah itu, kira-kira 7 bulan selepas hari pendaftaran pengundi, penamaan calon berlangsung pada 15 Jun 1955. Syarat pertama untuk menjadi calon ialah calon hendaklah merupakan warga negara Persekutuan Tanah Melayu. Selain itu, calon hendaklah berumur 21 tahun ke atas dan telah tinggal di Persekutuan Tanah Melayu dalam tempoh 12 bulan sebelum hari penamaan calon. Calon juga haruslah berpengetahuan dalam bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Seterusnya, kempen pilihan raya pula dilaksanakan selama 45 hari. Selepas itu, hari mengundi bagi pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan dilaksanakan pada tanggal 27 Julai 1955. Setelah proses pengundian selesai, peti undi dibawa ke pusat pengiraan undi untuk menjalankan proses seterusnya, iaitu proses pengiraan undi. Setelah proses tersebut selesai, keputusan pilihan raya pun diumumkan. Seterusnya, pilihan raya awal di Sarawak. Pilihan raya tempatan pertama diadakan pada tahun 1956. Pilihan raya ini bertujuan sebagai persediaan awal ke arah berkerajaan sendiri. Ia diadakan bagi kawasan Kuching Municipal Council KMC dan seterusnya bagi kawasan Sibu Urban District Council SUDC pada tahun 1957. Bagi pilihan raya KMC, Kuching dibahagikan kepada 9 kawasan atau ward. Selepas pilihan raya, William Tan dipilih sebagai pengerusi pertama KMC dan Ong Ki Hiu sebagai timbalannya. Bagi pilihan raya SUDC pula, Sibu dibahagikan kepada 9 kawasan dan keputusan pilihan raya tersebut meletakkan Ting Chu Huat sebagai pengerusi SUDC dan John Lu Ling Chong sebagai timbalan pengerusi. Tindakan mengadakan pilihan raya ini mendapat sambutan baik daripada rakyat pelbagai kaum kerana mereka boleh memilih wakil dalam kerajaan mereka sendiri. Akhir sekali ialah pilihan raya awal di Sabah. Pilihan raya kerajaan tempatan pertama diadakan pada 16 Disember 1962 di bawah Local Government Elections Ordinance untuk 118 kawasan di pihak berkuasa tempatan. Setiausaha kolonial bagi kerajaan tempatan selaku penguasa pilihan raya bertanggungjawab menjalankan pilihan raya tersebut. Seramai 202 calon bertanding bagi 118 kawasan dan calon di 53 kawasan menang tanpa bertanding. Jadual pertama menunjukkan parti dan kawasan yang berjaya dimenangi. Yang pertama ialah USNO sebanyak 54, UNKO sebanyak 38, Borneo Utara National Party Bunak sebanyak 29, UNPMP sebanyak 12 dan bebas sebanyak 4 kawasan. Jadual kedua pula menunjukkan pembahagian kerusi Majlis Undangan Borneo Utara oleh Majlis Kebangsaan Perikatan Sabah. Parti USNO sebanyak 8 kerusi, UNKO sebanyak 5 kerusi, Bunak 4 kerusi dan UNPMP sebanyak 1 kerusi.